Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Diharap semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Saya dapat maklum sebahagian kecil dari kumpulan kita, rakan-rakan kita sudah berkurangan ahli kerana terdapat rakan-rakan kita yang sudah mendapat pengecualian bagi meneruskan kuliah kita ini. Jadi kepada kumpulan yang kurang ahli itu, teruskan sahaja dengan kumpulan yang ada dan kita tidak akan buat penambahan ahli kecuali kalau ada 3 orang ke bawah barulah kita akan buat perubahan. Uh, Jika berlaku begini, saya harap maklum saja dalam grup WhatsApp untuk kita buat tindakan. Baik, kita akan masuk kuliah kita yang seterusnya. Ini kuliah yang keempat. Saya share dulu. Okey. Untuk kuliah hari ini, kita lebih menekankan persoalan dari sudut usaha-usaha ke arah kemerdekaan yang berlaku sebelum kemerdekaan sepenuhnya pada 31 Ogos 1957. Sejarah menutup kemerdekaan ini kalau terlihat panjang ya, dan lebih penting ialah setiap perkara yang berlaku itu mempunyai asas mengapa jadi begitu. Sebagai contohnya, kita ambil semangat perjuangan orang Cina di tanah Melayu. Semangat mereka pada mereka asal lebih mendapat suntikan dari apa yang berlaku di negara Cina. Namun apa yang lebih penting ialah kita faham cetusan yang berlaku ada sebab mengapa ianya berlaku. Dan seperti saya sebutkan dulu bahawa sejarah inilah yang mewarnai apa yang ada sekarang di Malaysia. Ianya tidak berlaku tanpa sebab. Mesti ada sebab sebaliknya. Okey, sebelum tu saya nak sebut sikit maksud apa nasionalisme. Nasionalisme, pemahaman ini bagi saya penting kerana kuliah ini berkait dengan semangat itu yang nak ditonjolkan. Nak bagi tahu bahawa perjuangan nasionalisme inilah yang menggerakkan satu kesedaran dalam kalangan rakyat di negara kita dan pentingnya kita bergerak ke arah kebebasan, ke arah kemerdekaan. Jadi sebelum nak merdeka, semangat nasionalisme ini digerakkan terlebih dahulu. Ringkasnya, nasionalisme merupakan gerakan sosial, satu boleh katakan aliran kerohaniah bagi menyatukan rakyat dalam sebuah negara serta membangkitkan masyarakat terhadap kesedaran politik dan sosial dengan lebih aktif. Okay? Dan nasionalisme juga memberi makna lain, iaitu perasaan patriotik yang cintakan kepada tanah air atau gerakan yang berusaha untuk mendapatkan kemerdekaan atau mendapatkan kebebasan daripada penjajah. Iaitu bebas daripada dikuasai oleh orang lain. Kalau kita nak bebas daripada Inggeris lah, daripada British. Okay? Jadi bagi saya masuk nasionalisme ini atau semangat kebangsaan ini perlulah kita tahu terlebih dahulu tujuannya apa. Okay, sekarang dah tahu, kita masuk juga seterusnya, kita tengok ya. Okey, kita tengok timbulnya semangat kebangsaan atau nasionalisme ini yang berlaku dalam kalangan etnik atau masyarakat Melayu, Cina dan India. Bagi orang Melayu, kita lihat dalam Quran ini disebut 3 peringkat. Pertama, itu kebangkitan yang berlaku. Iaitu bermula peringkat pertama berkait dengan peringkat agama, kemudiannya peringkat sosial ekonomi dan seterusnya peringkat politik. 3 peringkat ini dikira bermula daripada tahun 1906 sehinggalah 1957. Sebahagian kebangkitan semangat kebangsaan pembahagian pembahagian kebangkitan semangat kebangsaan ini
melalui 3 peringkat. Dibuat begitu kerana adanya unsur-unsur yang dominan yang berlaku pada setiap peringkat. Okey, pada peringkat agama contohnya, golongan agama khususnya yang digelar kaum muda, banyak sekali mengenengahkan idea perjuangan bagi meningkatkan semangat dalam kalangan orang Melayu. Gerakan ini dikatakan banyak dipengaruhi oleh gerakan di Islam di Mesir, iaitu gerakan pembaruan yang dipelopori oleh beberapa tokoh yang hebat di sana, termasuklah Syed Muhammad Abduh, siapa lagi, Muhammad Rasid Rida, antaranya lah. Satu lagi Syed Jamaluddin Al-Afghani. Okay. Jadi semangat yang ada di sana dibawa balik oleh pelajar-pelajar Melayu dan diserapkan dalam gerakan kebangkitan nasionalisme. Daripada sini kita akan lihat banyak terbitan-terbitan majalah yang tertentu yang menambahkan lagi keracakan dalam usaha kebangkitan ini. Okay. Di samping itu juga pada peringkat ini Nasional Melayu lahir daripada beberapa kelab dan sekolah agama yang kian bertambah serta kesan daripada perkembangan penulisan, itu kesusastraan Islam yang ditulis ataupun dipaparkan melalui majalah. Okey, antara tokoh-tokoh yang dilihat menonjol ketika ini seperti Syed Tahir Jalaluddin yang dikatakan pada usia awal 30-an sudah mula berkhidmat sebagai ulama dan menganggotai ahli mesyuarat orang-orang besar Perak. Muda lagi Okey, kita belajar di sini bahawa pengaruh agama sangat memberi kesan besar bagaimana kesedaran itu digerakkan ke atas masyarakat Melayu pada masa itu. Apatah lagi orang Melayu hubungannya dengan agama Islam seperti yang saya sebut dalam kuliah dulu, dikatakan sangat kukuh ikatannya. Bahkan dikatakan Islam itu Melayu, Melayu itu Islam, walaupun sebaliknya ianya adalah berbeza sama sekali. Okey, tetapi oleh kerana pegangan agama yang dianuti oleh orang Melayu di semenanjung Tanah Melayu ni, boleh kita katakan hampir 100% beragama Islam, maka memudahkan lagi melalui ajaran agama Islam ini semangat kebangsaan itu digerakkan ke atas orang Melayu. Kemudian peringkat kedua iaitu peringkat sosial dan ekonomi yang berlaku dikatakan antara 1926 sehingga 1938. Okey. Pada peringkat ini banyak sekali kritikan-kritikan yang dilontarkan oleh cerdik pandai orang Melayu ke atas penjajah, bahkan juga kepada golongan bangsawan, orang raja lah, orang-orang elit ni. Kritikan ini dibuat setelah dilihat apa yang berlaku ke atas orang Melayu yang makin hari terus mundur dan rugi banyak dari sudut sosial dan ekonomi. Jadi pencetus ini datang, orang yang membawa gerakan ini kebanyakan datang daripada pelajar lepasan MCKK, iaitu MCKK, Malay College Kuala Kangsar, Maktab Melayu Kuala Kangsar. Sampai sekarang kalau kita lihat MCKK ni masih ada ni dulu ni sekolah elit lah, golongan bangsawan, raja dan kerabatnya serta cerdik pandai dalam kalangan Melayu dihantar ke MCKK. Jadi kita lihat geng-geng Melayu ni, cerdik pandai ni datang dari sini pada waktu itu dah. Okay, sekarang kalau kita nak masuk sekolah ni pun susah Kalau saya ingat dekat rumah saya ada seorang masuk MCKK. Ni kalau betul-betul cemerlang kalau sekarang betul-betul cemerlang UPSA boleh masuklah di situ dengan sokongan daripada KOKO dan sebagainya, hebatlah. Dan kalau dilihat di Malaysia, tokoh-tokoh politik pun ramai daripada MCKK, termasuklah Ketua Pembangkang sekarang Datuk Seri Anwar Ibrahim juga daripada sana, Datuk Mitri Luar, Datuk Isyamuddin pun daripada sana, Tun Razak, ayah Najib pun daripada sana, Rafizi Ramli,
Okey. Sultan-sultan dulu pun ramai daripada sana. Okey. Di sini kira orang cerdik dan atlet bangsawan. Satu lagi daripada pejuang peringkat kedua ni daripada UPSI. Bukan UPSI lah, apa ni? Uh, apa ni? SITC. Okey. SITC. Dulu SITC, sekarang UPSI ya. Tempat latih pelajar keluar menjadi seorang guru. Kemudian SITC ni apa benda? Tentang sejarahnya kena tahu jugalah, ini universiti kita kan. SITC bertukar menjadi MPSI pada 1959 Lepas tu MPSI Maktab Perguruan Sultan Idris, kemudian tukar lagi menjadi IPSI pada 1987, 10 tahun sebelum perubahan IPSI ya. IPSI Institut Perguruan Sultan Idris 1987, dan 10 tahun kemudian baru UPSI lah. First time, kali pertama pelajar perempuan boleh masuk ke UPSI ni pada tahun 1975. Sebelum tu semua lelaki belaka. Okey, sekarang kita UPSI ditubuhkan 1997, dan setahun dua ni lagi hebatlah, UPSI nombor 1 di dunia. Ini lagi ajaib kan. Tahu tepi saja tambah tu. Okey. Lagi 2 tahun kita boleh sambut tahun 2022, lagi 2 tahun. 2022 kita akan sambut 100 tahun SITC, MPSI, IPSI dan IPSI. Patut kita berbangga kita belajar di satu institusi yang mempunyai nilai sejarah sangat tinggi, yang memberi kesan besar kepada negara kita, khususnya dalam konteks kemerdekaan tu. Hebat. Okey, yang penting nak beritahu bahawa gerakan kesedaran terhadap politik dan sosial, ekonomi dan sosial banyak dipelopori oleh lepasan ICTC dan MCKK pada peringkat inilah. Okey. Apa yang nak ditekankan ketika ini ialah mereka ni anti penjajah, anti kolonial, dan kurang senang terhadap institusi serta susunan sosial masyarakat yang dianggap ketinggalan zaman serta mendapat ataupun menjadi alat kepada penjajah. Okay. Antara tokoh-tokoh nasionalis yang muncul pada masa ini ada seperti Ishak Haji Muhammad, iaitu Pak Sako, tahulah ni, Ibrahim Abi Yaakob, okay, Burhanuddin Hilmi, Ahmad Mustamam ni dekat kita dia, dekat Tanjung Malim je, Ulu Berang. Okey, Zabbar sendiri kita tahu kan. Okey. Dan semua ni tokoh-tokoh yang hebat. Bagi saya ini mereka ni adalah pejuang kemerdekaan yang harus kita hormati dan tonjolkan, dan banyak penulisan-penulisan mereka hebat-hebat belaka, kritikan mereka kepada kerajaan sangat hebat. Okay. Kemudian peringkat ketiga iaitu peringkat politik dari tahun 1938 sehingga 1957. Dan sebelum tu perlu ingat tokoh-tokoh yang saya sebut tadi, mereka juga meneruskan peranan mereka dalam peringkat ini. Okey. Masa politik ini lebih kepada tertumpu kepada gerakan melalui ataupun menggunakan laluan politik dalam menuntut kemerdekaan. Maksudnya tindakan politik ataupun melalui kepartian. Okay. Senang cerita, wujudnya kesatuan dalam kalangan orang Melayu sudah bersatu. Okay. Orang Melayu dikatakan bersatu di bawah naungan yang saya sebut tadi, persatuan lah atau kesatuan, di mana mereka tubuhlah persatuan atau kesatuan, contohlah seperti Kesatuan Muda Melayu KKM. Okay. Dan pada masa ini pengaruh politik juga dibangkitkan melalui semangat yang dijuangkan yang berlaku di Indonesia. Okey, dan pada masa ini sebenarnya banyak sumbangan-sumbangan oleh pejuang-pejuang seperti Angkatan Pemuda Insaf, ada API, Parti Kebangsaan Melayu Melaya, PKKM, banyaklah yang ni. Okey. Pada masa ini banyak perjuangan diutarakan oleh orang Melayu
seperti meletakkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi, iaitu unsur penting dalam pembinaan negara bangsa. Okey. Hak kerakyatan juga menjadi salah satu tuntutan ketika pada masa itu. Dan banyak jugalah mempertikaikan tentang hak kerakyatan yang mudah diberi kepada masyarakat lain selain daripada orang bangsa Melayu. Ini dia ada tak setuju lah. Okay. Persatuan atau parti ini sebenarnya lahir sebelum UMNO lagi. UMNO kemudian. Okay. Setelah datang Jepun dan kesan darurat pada 1948, maka persatuan ini mengalami perubahan, bahkan ada yang diharamkan. Macam Hizbul Muslimin sudah diharamkan. Apabila Jepun kalah dan British kembali, maka wujudlah parti-parti yang agak diterima oleh British seperti UMNO dan beberapa parti lain lagi. Bahkan parti sekarang UMNO itu PAS daripada UMNO juga hasil daripada ketidakpuasan ahli kepada UMNO, terutama golongan agama, maka mereka merupakan parti Islam se-Malaysia. PAS juga lepas itu juga. Okay. Baik, ini adalah yang berlaku dalam konteks masyarakat Melayu. Baru masyarakat Melayu. Okay. Kita tengok dalam konteks masyarakat Cina. Dah benar ya. Tekuk lah. Okay. Okay. Dalam masyarakat Cina pula, mereka awal kita lihat orang Cina mula mendapat sentuhan perjuangan berasaskan atau bermula dengan apa yang berlaku akibat kekalahan tentera Cina kepada tentera Jepun dalam perang yang pertama. Okay. Kalau ikutkan sudah ada semak kebangsaan ini di China, terutama kesan daripada British. Kesan awal, contoh dulu perang Candu contohnya dah ada. Perang China dengan British ada. Okay. Tapi kita ambil dari kesan perang Jepun sebagai titik tolak semangat kesedaran itu timbul. Okay. Perang awal ini juga dikaitkan dengan penguasaan ke atas Korea. Perang ini menyebabkan ramai tentera Cina terkorban dan menyebabkan Cina berundur. Kisah ini berlaku dalam dinasti Qing, Q-I-N-G, Qing. Nak bagi tahu semangat nasionalisme berlaku dalam kalangan orang Cina khususnya untuk menentang musuh. Dan ini memberi pengaruh yang sangat besar kepada orang Cina. Okey, proses kesedaran ini akhirnya diberi sentuhan di mana munculnya golongan intelektual yang liberal berpandangan bahawa Cina harus dimajukan dan perlu kepada pembaharuan bagi memulihkan Cina dari sudut politik, sosial, ekonomi, termasuklah juga ketenteraan. Okay? Dan hasil dari kesan ini, maka dilakukan satu gerakan yang dikenali sebagai gerakan 100 hari diri Cina. Gerakan ini dimulakan oleh ataupun diasaskan oleh seseorang yang berpegang kepada ajaran khusus. Saya pun lupa dah nama dia. Tapi nak beritahu tujuan buat ini adalah nak membawa atau mengajak atau memupuk kesedaran dalam orang Cina, di kalangan orang Cina, pentingnya perubahan yang membawa kepada kemajuan. Okay. Perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik, itu perkara yang sangat penting. Dan sampai itu juga nak bagi tahu bahawa bahayanya tentang kehadiran penjajah. Okay. Ini semua memberi cetusan kepada orang Cina pentingnya bersatu dan lebih penting lagi semangat nasionalisme tertanam ke atas diri orang Cina. Jadi makin hari makin ramai orang sedar, ditambah lagi munculnya cerdik pandai yang banyak menimbulkan kesedaran kepada rakyat dan beri impak negatif kepada raja. Orang mula benci pada raja yang banyak mengamalkan sikap autokratik dan sebagainya yang buruk itu, dan akhirnya berlakulah satu gerakan atau revolusi untuk menjatuhkan raja. Jadi di China dinasti yang terakhir iaitu dinasti Qing, kata salah saja telah jatuh. Apa yang nak digambarkan di sini ialah
manusia ini sifat semula jadinya suka kepada kebaikan. Okey, kalau kejahatan atau memberi kesan negatif ke atasnya, atas manusia ini, atas masyarakat, maka akan timbul cetus tindak balas. Okey, jadi perkara inilah yang mencetus revolusi kebangkitan nasionalis kepada orang Cina. Dan perkara itu juga menjadi sebab kesejarah kepada orang Cina sampailah ke Malaya ini. Kalau diikutkan, banyak lagi ya kisah-kisah yang berlaku di China. Kalau kita ikut apa penentangan orang Cina banyak lagi. Cuma kita ambil perkara-perkara yang tertentu saja untuk dilihat kesan dominan kepada orang Cina dalam soal kebangkitan semangat kebangsaan ini. Okey. Habis itu bahagian aktiviti Cina, semangat nasionalisme yang berlaku kepada masyarakat Cina. Kita masuk orang India, masyarakat India. Okay. Bagi orang India perlu dilihat kepada 3 perkara, iaitu gerakan GAT, iaitu gerakan yang ingin mengusir British dari bumi India. Gerakan anti kolonial, gerakan anti penjajah. Orang India ni benci kepada penjajah. Kebencian kepada British ini telah tertanam kepada masyarakat India. Sudah ada. Okay? Gerakan ini dicetuskan oleh orang Punjabi. Jadi gerakan ini telah mempengaruhi semangat kebangsaan dalam kalangan masyarakat India di tanah Melayu. Kemudian usaha oleh Mohandas Karamchand Gandhi. Siapa tu? Mahatma Gandhi. Itu nama penuh dia. Okay? Iaitu tokoh spiritual, tokoh politik yang menuntut kemerdekaan daripada British. Okay. Apa ni, Mahatma Gandhi ni dia seorang yang cerdik, pandai. Dia belajar sampai ke UK. Saya tak silap saja di Southampton di UK. Banyaklah rentetan perjalanannya itu. Sangat kuat berjuang, terutama berjuang hak sama rata, bahkan dalam konteks beragama pun dikatakan beliau ini sangat menyantumi agama besar di India, iaitu Islam dan Hindu. Okay. Tapi oleh kerana sikap begini, ada orang tak suka, di kalangan agama Hindu tak suka dia, dan akhirnya beliau telah ditembak mati. Dan apa yang pentingnya, Mahatma Gandhi ini dia buat gerakan yang dikenali dengan nama atau falsafahnya, iaitu Satyagraha. Satyagraha iaitu satu bentuk penentangan tanpa menggunakan keganasan atau penentangan awam. Kiranya menentang penjajah tanpa pertumpahan darah. Cetusan dari apa yang berlaku di India ini akhirnya memberi kekuatan kepada masyarakat India di tanah Melayu, keperluan hidup bersatu padu dan membela nasib orang India. Maka lahirlah beberapa persatuan awal yang membawa kepada ataupun membawa ke arah kepolitikan kepada orang India, seperti lihat awal ini Persatuan India di Taiping, okay? Persatuan India di Selangor, silap saya. Okay? Alright, jadi kita boleh buat kesimpulan, rumuskan bahawa faktor kuat kepada kebangkitan negara kita maupun di negara lain seperti China, India ini adalah kebencian kepada penjajah dan pemerintahan yang buruk layanan kepada rakyat. Dan rakyat perlu kepada perubahan yang baik untuk menerus kelangsungan hidup yang lebih baik pada masa hadapan. Oleh itu semangat nasionalisme ini menentang penjajahan di negara kita dirasai oleh semua bangsa yang ada di tanah. Okay. Kemudian kita lihat bagaimana penyebaran idea nasionalisme ini berlaku khususnya dalam masyarakat Melayu melalui akhbar, melalui penyebaran maklumat iaitu akhbar ataupun majalah. Ada Al-Imam, Al-Ikhwan,
saudara. Ini kalau silap saya ini semua ni majalah boleh bacalah di sini, saya tak nak cerita panjang bagaimana semangat nasionalisme disebarkan melalui penerbitan majalah. Okey. Ini ada lagi neraca Majlis Warta Malaya Utusan Melayu. Okey. Yang ini neraca majlis ini akhbar. Akhbar banyaklah kalau kita lihat tu Utusan Melayu, penerbitan dianggap sebagai simbol perpaduan, banyaklah baca sendiri nanti. Okey. Okey. Cenderamata. Cenderamata ni majalah majalah. Fajar Sarawak akhbar. Okey. Lembaga Melayu akhbar juga. Dan Panduan Guru ni majalah. Ni macam-macam banyak penulisan ni. Okey, ni baca sendiri. Baca ni saya tak dengar lah. Okey. Ini pula persatuan-persatuan yang ditubuhkan untuk menentang kuasa penjajah. Okey. Banyak Persatuan Melayu Singapura, Persaudaraan Sahabat Pena, Persatuan Melayu Perak. Boleh bacalah Okey, Persatuan Melayu Selangor, Persatuan Melayu Pahang, Persatuan Melayu Negeri Sembilan. Semuanya ni berjuang untuk kepentingan orang Melayu dan berusaha untuk menyelesaikan masalah orang Melayu. Okey. Ada lagi? Ini Kongres Melayu Seluruh Tanah Melayu. Okey. Parti Komunis Malaya. Ini saya suka yang ni. Saya nak tarik sikit. Saya tertarik dengan ni. Okey. Kalau kita baca di sini, PKM ni tujuannya untuk membentuk sebuah republik komunis dan menggulingkan kerajaan British. Okay. Ini tujuan setelah kalahnya Jepun. Ideologi komunis, maka tujuannya untuk mewujudkan kerajaan yang berideologi komunis tidak diterima. Tetapi semasa pendudukan Jepun, komunis bersama-sama dengan British menentang Jepun. Maknanya, perjuangan komunis pada awal bagi setengah pendapat menyatakan bahawa ianya juga pejuang kemerdekaan. Maksudnya membebaskan diri daripada penjajah, daripada Jepun ketika itu. Tetapi oleh kerana gerakan cara gerila menentang kerajaan British dan juga kerajaan selepas merdeka, kerajaan yang sedia ada di depan mereka dengan membawa ideologi komunis tidak lagi dilihat sebagai pejuang kemerdekaan. Kena faham di situ Jadi kalau orang berkata PKM juga adalah memperjuangkan ataupun PKM juga adalah pejuang kemerdekaan. Ada sebab di situ kenapa orang kata begitu. Pandangan-pandangan begitu ada berbeza dan kita faham kenapa jadi begitu. Okey. Okey, dari satu Kesatuan Melayu Muda, mereka antara pejuang hebat KKMM ni lahir daripada pendidik pandai, perkesanan tinggi, semangat nasionalismenya kebanyakan daripada SITC, sinilah Sekolah Pertanian di Serdang dan Sekolah Teknikal di Kuala Lumpur. Kalau tak silap saya, cuba cek baliklah Sekolah Pertanian Serdang asas kepada pembentukan Institusi Pertanian Malaysia, UPM. Dulu UPM, Institusi Pertanian Malaysia. Kemudian ditukar ke Institusi Puteran Malaysia. Kalau Sekolah Teknikal Kuala Lumpur ada UTM. Cuba cek baliklah. Kalau tak saya, asasnya daripada Sekolah Teknikal Kuala Lumpur, akhirnya menjadi UTM. Okey. Setelah Jepun kalah, ni nak buat Kesatuan Melayu ni. Okay, setelah Jepun kalah,
Tanah Melayu sekali lagi diambil alih atau dipulangkan kembali kepada British. Okay. Kerajaan British ini cuba membina semula Tanah Melayu dan merangka satu bentuk pentadbiran baru uh, di mana menubuhkan Kesatuan Malaya. Kita panggil Malayan Union. Dan Malayan Union yang dibuat ni tanpa penyertaan daripada Singapura. Negeri Selat lain masuk, Melaka masuk, Pulau Pinang masuk sekali. Okey, Malayan Union ini dibentangkan di Parlimen British dan diluluskan dan pada peringkat awal dikatakan Borneo juga dimasukkan sekali dalam Malayan Union tetapi diketepikan disebabkan ketidaksediaan oleh kerajaan Borneo pada ketika itu. Kalau ikut buku-buku Inggeris ada menyatakan bahawa Malayan Union ini dibuat bagi persediaan awal negara-negara bawah jajahannya, jajahan British ini diberi kemerdekaan oleh British selepas kekalahan Jepun di mana British telah menangani satu piagam yang menegaskan bahawa semua negara dunia berhak untuk menentukan dan memerintah negara sendiri. Jadi dikatakan British berpegang kepada piagam tersebut. Jadi Badan Union ini disediakan untuk persediaan awal memerdekakan Malaysia, merdeka Tanah Melayu daripada British. Okey. Tapi orang kita tak percaya. Tak percaya dengan British sebab cara layanan cara Malayan Union ini dibuat secara sangat kasar. Okey. Jadi orang Melayu menentang kepada Malayan Union. Okey, untuk menjadikan Malayan Union, British menugaskan Sir Harold Macmillan ni untuk mendapatkan tanda tangan Sultan dan dia berjaya mendapatkan tanda tangan 9 orang Sultan supaya bersetuju. Masalahnya Sir Harold ni dia tak pernah pun sampai ke tanah Melayu. Kerana dia ni buta kayu lah tentang masyarakat Melayu, apatah lagi berhubung dengan raja. Dengan ugutan terhadap raja atau sultan ni, dia dapat tantangan dalam tempoh 22 hari saja selesai masalah dia. Okey. Jadi akhir sekali tertubuhlah Malayan Union pada 1946. Okey, kenapa British memperkenalkan Malayan Union? Pertama, dikatakan untuk menyatukan sistem pentadbiran yang pelbagai ini, negeri Selat, negeri-negeri Melayu bersekutu, negeri-negeri Melayu tak bersekutu di bawah satu naungan iaitu Malayan Union. Okay. Singapura tak masuk sebab dikatakan British ada kepentingan ke atas Singapura. Ada dikatakan British ingin menjadikan Singapura sebagai pangkalan tentera di sebelah timur ini. Ini antara sebabnya lah. Kedua, British tidak percaya kepada segelintir tokoh pejuang Melayu seumpamanya kumpulan daripada KMM, Kesatuan Melayu Muda ni, boleh kita kata mereka diketepikan dalam proses kemerdekaan negara kita. Jadi British tak suka dan British berhubung dengan pihak yang lain. Okay. Ketiga, British cuba bagi ruang kepada orang Melayu untuk memerintah sendiri. Sebab mungkin daripada piagam yang saya sebut tadi telah ditandatangani, jadi dia follow atau dia ikut perjanjian yang tertiba itu. Jadi British bagi kepada puak-puak yang dia percaya. Keempat, British cuba wujud penyatuan politik di tanah Melayu serta mewujudkan identiti yang dimiliki sama oleh kaum yang lain. Kata lain, British cuba kawal politik dan mewujudkan kesamarataan iaitu identiti dalam masyarakat yang berbilang kaum di negara kita. Ini hasil dari Malayan Union. Ciri-ciri Malayan Union setelah tertubuhnya secara rasmi. Kalau kita lihat ciri pertamanya ialah negeri di tanah Melayu, kecuali Singapura di bawah pentadbiran yang sama,
Kedua, Singapura terus kekal sebagai tanah jajahan mahkota, kekal sebagai tanah jajahan darat daripada British. Ketiga, kedaulatan Sultan hapus, tapi Sultan ada kuasa sikit dah. Iaitu berkait dengan agama Islam dan juga adat istiadat orang Melayu. Keempat, mewujudkan kewarganegaraan berdasarkan atau berasaskan kepada konsep Jasoli. Apa benda tu? Jasoli itu kewarganegaraan, hak lahir, bermaksudnya hak kerakyatan sama rata, iaitu taraf kerakyatan yang diberi berdasarkan tempat kelahiran tanpa mengira bangsa dan keturunan. Jadi orang Melayu khususnya memang tidak puas hatilah kerana dengan mudahnya British memberi kewarganegaraan kepada kaum imigran. Tak setuju. Dan kelima ialah mewujudkan seorang pesuruhjaya negeri dalam mengetuai pentadbiran negeri. Okey. Malang sekali usaha British melalui Malay Union ini ditentang oleh orang Melayu. Okey. Datuk On Jaafar mengetuai penentangan ini. Siapa dia ni? Siapa Datuk On Jaafar ni? Datuk On Jaafar ni lah datuk kepada Menteri Luar Negeri sekarang. Itu datuk kepada Datuk Isyamuddin sekarang. Okay. Ayah Perdana Menteri yang ketiga, Tun Hussein. On tu ayah, jadi ayah kepada ayah kepada ayah Syamuddin. Okey, ayah kepada ayah Syamuddin. Datuk On ini bekas Menteri Besar Johor dan pengasas serta Presiden UMNO yang pertama. Okey. Ayah dia pun, Jaafar tu ayah dia pun bekas Menteri Besar Johor yang pertama kalau tak salah saya, dan mereka ini adalah dari golongan kerabat diraja Johor. Okey. Jadi orang Melayu menentang Malayan Union. Sebab penentangan ini tadi sebabnya adalah seperti saya sebut tadi itu penentangan tak suka dari sudut kerakyatan Jasoli, okey, dan juga kedaulatan raja dihapuskan. Kacau raja ni orang Melayu marah. Jadi orang Melayu menentang Melayu Union. Penubuhan Melayu Union sendiri pun tidak dirancang dengan baik, hanya melibatkan British sahaja. Jadi dan seterusnya orang Melayu ni marah dengan cara British mendapatkan persujaan Sultan secara kasar dan menggugur. Okay. Jadi siapa yang tentang? Yang tentang ini ialah 41 Persatuan Melayu yang akhirnya disatukan di bawah penubuhan UMNO dan sebagian kecil etnik bukan Melayu melalui Kesatuan Demokratik Tanah Melayu, Malayan Democratic Union. Okay? Tapi dia ni lebih tak setuju kepada Singapura kenapa tidak dimasukkan sekali dalam Malayan Union. Okey, maka tentangan ini dibuat secara penyebaran melalui akhbar seperti akhbar majlis dan juga Pusat Melayu. Okey. Orang Melayu bergabung lilik kain putih disongkok dan boikot perasmian Malay Union. Maknanya penentangan ini dibuat secara menyuruh dan tidak dibuat dengan secara yang kasar atau tidak menggunakan senjata. Ini kerana akhbar penentangan oleh orang Melayu sampai isteri Sultan pun menunjuk sokongan menentang Malay Union. Alright. Okey, setelah Malay Union gagal, maka digantikan dengan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey. Di mana idea penubuhan ini juga mendapat tentangan daripada sebahagian orang Melayu, terutamanya golongan dikatakan golongan kiri, iaitu daripada PKMM, Parti Kebangsaan Melayu Malaya yang diketuai oleh
Dr. Burhanuddin Hilmi yang juga bekas kepada kemudiannya menjadi yang Pak Agong PAS, kalau kita sekarang Presiden PAS lah kan. Lagi yang menentang Angkatan Pemuda Insaf Ahmad Bustamam, yang saya sebut tadi, lahir di Tanjung Malim, di Berang Ulu. Awas juga menentang Angkatan Wanita Sedar. Jadi kumpulan ini bergabung kuat, membentuk Putera, iaitu Pusat Tenaga Rakyat ni. Golongan ini juga menentang, juga berjuang kemerdekaan penuh di tanah Melayu, tetapi kurang disenangi oleh British. Bagi orang bukan Melayu, mereka mula bergabung di bawah All Malayan Council Joint Action ni, iaitu AMCGA yang diketuai oleh Tan Cheng Lock. Kemudian Tan Cheng Lock menjadi Presiden MCA. Okay. Mereka ini tidak setuju kerana dikatakan ketika nak gubah Perlembagaan Persatuan Tanah Melayu, British tidak yang MCGA ni tidak setuju sebab dikatakan British tidak mengambil wakil daripada orang Melayu. Bukan Melayu. Okey, ini pula cadangan daripada AMCGA dan juga Putera dengan mengemukakan perlembagaan rakyat. Kalau kita tengok, ada yang baik dan ada yang tidak nasabah. Contohnya, cadangan daripada AMCGA, hak yang sama rata untuk semua penduduk. Ini tentunya tidak disenangi oleh orang Melayu. Cadangan oleh Putera pula, semua penduduk dipanggil Melayu. Ini susahlah. Orang bukan Melayu tak terima keadaan ini sebab identiti mereka sudah hilang. Cadangan ini lebih kepada meniru apa yang berlaku di Indonesia. Sebab kalau kita pergi Indonesia, nama orang Cina tidak dipakai di sana. Semuanya memakai nama orang Indonesia. Bahkan bahasa Cina pun tidak digunakan. Semua kena pakai bahasa Indonesia. Macam itulah. Akhir sekali, British tidak ambil peduli, tidak hirau cadangan daripada Putera dan juga AMCGA. Tapi British menerima idea daripada UMNO. Okey. Bagaimana boleh baca cadangan-cadangan yang telah diterima dalam penubuhan perlembagaan Tanah Melayu. Okey, perlu diingat ini belum lagi merdeka. Cuma pembentukan ini dibuat ke arah kesediaan oleh rakyat negara ini untuk pemerintahan sendiri, dan lebih penting adanya isu-isu yang dibangkitkan mengambil kira kedudukan atau keadaan semasa yang berlaku pada ketika itu. Okey. Jadi untuk menuju kemerdekaan perlu kepada kesatuan atau gabungan yang kuat, khususnya melalui pembentukan parti. Maka wujudlah parti-parti yang kuat yang mewakili kaum masing-masing, iaitu UMNO, MIC, MCA, di mana UMNO untuk orang Melayu, MIC untuk orang India dan MCA bagi orang Cina. Yang ini pun saya tak bincang lah ya, tapi kita faham kenapa jadinya begitu. Parti-parti ini dikira memacu ke arah pemerintahan dan kemerdekaan. Kalau kita ikut parti ini, ada banyak lagi parti yang awal. Contohnya PKM sendiri lagi awal. Kita sebut tadi PKKM, AWAS, API itu pun semua parti yang awal. Okey, jadi ketiga-tiga parti ini bergabung membentuk Parti Perikatan, khususnya bagi menghadapi pilihan raya pada tahun 1955. Ini pilihan raya yang pertama. Dan usaha ini penting bagi membuktikan kepada British bahawa rakyat negara ini boleh bergabung, bersatu, bersama-sama membina negara ini. Dalam pilihan raya ini, 52 kursi dipertandingkan, di mana 51 kursi dimenangi oleh perikatan gabungan daripada UMNO, MIC dan MCA. Manakala satu lagi kursi
dimenangi oleh parti PAS, iaitu Parti Islam Malaysia, di kawasan di Perak, iaitu di Kerian, Perak. Okay. PAS ni kalau dulunya ialah kesinambungan daripada Parti Hizbul Muslimin. Ini parti yang telah diharamkan oleh British ramai tokohnya. Dan perjuangan PAS ini lebih kepada mewujudkan masyarakat Malaysia yang mengamalkan nilai-nilai atau cara hidup Islam dengan rujukan atau panduan daripada Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. PAS juga memperjuangkan kepada kemerdekaan. Banyaklah parti kalau kita cerita ni panjang. Okay. Sesudah pilihan raya 1955, maka rundingan kemerdekaan dilakukan mengambil kira hubungan ataupun kedudukan kaum yang ada. Istilah yang dipakai bagi menggambarkan ikatan hubungan yang dipersetujui, kita sebut kontrak sosial antara penduduk pribumi dengan penduduk bukan pribumi, antara masyarakat bumiputera dan masyarakat bukan bumiputera. Jadi rombongan kemerdekaan telah dilakukan, tapi sebenarnya proses rundingan kemerdekaan ni banyak proses tahu. Banyak, tapi kita tak cerita lain tu. Dan akhirnya pada 31 Ogos 1957, Tanah Melayu secara rasmi merdeka daripada penjajah. Ini pula perkara-perkara penting yang telah dipersetujui untuk kemerdekaan tanah air kita, ya. Yang ni baca sendirilah. Simple je ni, baca sendiri. Okey, jadi sebelum nak merdeka, perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu ini diperkemas terlebih dahulu, diteliti terlebih dahulu, dibincang terlebih dahulu, dimusyarat terlebih dahulu, dan puluhan musyarat dilakukan. Yang penting diteliti di bawah seliaan ataupun kawalan oleh Suruhanjaya Red. Antaranya ahli ialah 5 orang. Lord William Red, nama disebut nama dia. Sebagai promosi daripada British. Sir Ivo Jennings daripada British juga. Sir William McKeel daripada Australia. Hakim bin Malik daripada India dan Abdul Hamid dari Pakistan. Kita dah belajar dulu kan. Sekolah dah belajar ni. Jadi ringkasnya ada 4 perkara yang telah dipersetujui, iaitu wujud agung dalam sistem penggiliran, adanya kerajaan pusat diketuai oleh Perdana Menteri yang dilantik oleh Yang Agung. Okey. Negara kita guna sistem demokrasi berparlimen, kita buat pilihan raya untuk pilih kerajaan. Okay. Parlimen pula ada 2 dewan, iaitu Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Dan syarat-syarat kewarganegaraan diteliti semula, dikaji semula dengan lebih baik dan munasabah. Okey, dah habis dah. Ini gambar-gambar kemerdekaan di tanah, gambar-gambar kereta akhbar dan gambar kemerdekaan tanah Melayu. Jadi inilah, ya, rentetan sejarah kita, bagaimana kaum-kaum di tanah Melayu berjuang bagi menjayakan kemerdekaan dan membebaskan diri daripada penjajah. Okey, saya rasa setakat itu saja. Kita jumpa lagi pada waktu yang lain. Hati-hati, kita jaga kita. COVID banyak sekarang ni, main ribu dah ni, 900, 1000 dan sebagainya. Okey, bye-bye. Merdeka! 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 Merdeka!